Ya, kita bersama menerusi Sampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini seperti yang diberikan di awal tadi, adanya segmen Tazkirah kita, iaitu prasangka baik dengan ketentuan Allah. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan bersama Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, penolong pegawai perkembangan agama. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah Ustazah. Baik. Ustazah bagaimana? Alhamdulillah masih lagi dikurniakan dengan kesihatan. Alhamdulillah. Ya. Jadi pada pagi ini Ustazah, kita akan sama-sama menjelaskan, membincangkan mengenai dengan prasangka baik dengan ketentuan Allah. Jadi dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, sebagai mukadimahnya kami serahkan kepada Ustazah, silakan. Terima kasih Atul dan juga Muammar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Awal-awal sekali rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipanjatkan kerana masih lagi ada peluang bersama-sama dengan Rampai Pagi pada pagi ini, masih lagi ada ruang nikmat kesihatan itu diberikan, dan didoakanlah juga pada Atul dan juga Muammar dan bersama mereka yang ada di dalam studio di mana saja berada, agar dikurniakan kesihatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah lagi masa ini pun kita ni masih lagi juga berdepan dengan cobaan wabak COVID-19 ini. Dan tajuk pada hari ini pun memang terkenal lah dengan batang hidung Ketani juga. Macam mana Ketani itu beropinion yang baik. Artinya macam mana Ketani itu bersangka baik dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah ujian sakit ini merupakan salah satu ujian yang Allah turunkan arah Ketani ya. Bukanlah mudah juga akan mengadaptasikan dengan kesakitan-kesakitan yang dialami oleh pesakit-pesakit yang terkena wabak COVID-19 ini ya. Mendengar sahaja tu pun sebenarnya kita ni turut bersimpati dengan apa yang menimpa mereka ni. Tetapi lagi kita ni empati apabila kita ni pun turut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka ni ya. Sebab tu bila membaca macam terhadang keluhan-keluhan orang ni ya, bukannya main-main ni ya sakit ni ya. Bandar-bandar, tapi ingatlah bahawa Allah itu sebenarnya kasih sayang Allah itu ada pada kasih sayang Allah itu pada Ketani itu ada ia cuma mengingatkan Ketani supaya Ketani itu ingat balik kepada rahmat-rahmatnya, ingat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja pada sebelum ini Ketani indah berapa ingau akan nikmat kesihatan ini. Tapi pada kali ini dengan adanya diturunkan sedikit saja sakit itu, sedikit sebenarnya, jadinya kita ni merasa bersyukurlah dengan nikmat itu, dan dengan nikmat itulah kita ni akan menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bercakap mengenai tajuk kita ni bersangka baik dengan ketetapan ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni. Qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Dalam surah At-Taubah ayat 50. Dalam ayat ini jelas menerangkan kepada kita ni atau dan juga Muammar bahawa apa-apa yang menimpa arah Ketania ni, yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang menyulitkan, semuanya itu adalah
perkara yang telah pun ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga menerangkan pada kita ni bahawa sebaik-baik pelindung di sini ni adalah Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita ni bermohon daripada Allah yang selain daripada Allah, dan dalam diri kita ni juga perlu adanya sikap bertawakal di sini ni. Nah, bila bercakap mengenai ketetapan dalam tajuk ini, ketetapan, apa maksudnya ketetapan di sini ni, ketentuan di sini ni? Ketetapan di sini ni sebagaimana yang diterangkan, kalau ikut bahasa kita ni yang mudah, selanjutnya tadi sebut sudah dunia takdir Allah, dunia takdir Allah. Tapi apakah kita ni faham? Apakah kita ni faham dengan yang dimaksudkan dengan takdir di sini ni? Dalam mengikut kalau istilah dalam bahasa dalam istilah Islam, bahawa ketetapan di sini ni adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar ni adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ni, kerana ia adalah berkaitan dengan rukun iman yang di 6 perkara. Jadi rukun iman 6 yang perkara ni ia merupakan perkara yang wajib kita ni yakini dalam hati kita ni. Sebab itu bila dengan ketetapan Allah ni, kita ni hendaklah meyakini apa yang datang arah kita ni itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada di sini ni adalah kehendak ataupun ketetapan ataupun hukum, dan dari segi istilahnya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manakala qadar ni adalah kepastian, syaturan, ukuran, peraturan, dan dari segi dan maksudnya segala sesuatu ketentuan Allah yang telah terjadi atas makhluknya. Artinya qada dan qadar ni dua-dua saling berkaitan, dan pernah ia jauh di antara satu dengan yang lain. Adanya qada, adanya qadar, adanya qadar, adanya qada. Nah, bagaimana kita ni bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni kena faham, kita ni kena tahu, kena ada ilmu bahawa hidup kita ni di dunia ni, Muammar dan juga Atul dan para penonton yang di luar sana tu, bahawa hidup kita ni sebenarnya bukanlah untukkan bersenang-senang di dunia ni. Ada ayat yang menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa hidup kita ini kan senang-senang di dunia ini, indah. Allah cuma berpesan bahawa aku ciptakan manusia dan jin ini adalah untuk beribadah. Jadinya seluruh kehidupan kita ini, ibadah kita ini bukanlah hanya sujud memanjang, tetapi kehidupan kita ini dalam suka duka kita ini, dalam senang lenang kita ini adanya ibadah di dalam itu. Sebab itu Allah tekankan di sini ni bahawa hidup bukan bersenang lenang. Sebab itu kena pasan bila hidup di dunia ni, jangan kita ni hidup macam orang yang kekal di dunia ni. Jadilah hiduplah macam orang yang pengembara asing. Maksudnya di sini ni pengembara asing, kalau kita ni berlayar, contoh saja berlayar, kita ni kan tidak ada persediaan perlu je ada persediaan untuk keselamatan kita ni, IC kita ni, pasport kita ni, pakaian kita ni, duit kita ni ada persediaan. Tapi begitulah juga kehidupan di dunia ni. Allah jadikan dunia ni sebagai medan peperiksaan kita ni. Sebab apa? Untuk sampai kepada matlamat kita ni, iaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memerlukan ada ujian-ujian yang tertentu. Daripada ujian-ujian inilah akan mendorong kita ni, membawa kita ni kepada matlamat yang sebenarnya, itu masuk syurga. Untuk masuk syurga ni ada kriteria ataupun kriteria yang perlu kita ni jalani. Sama macam budak sekolah kan, kalau kan mau berjaya ada peperiksaan. Peperiksaannya bukanlah sesuatu yang mudah. Kita ni perlu ada pembacaan, ada mengulang kaji. Begitulah juga dengan ujian-ujian Allah Ta'ala ni. Bukanlah yang kita ni kan jalani hidupan ni santai-santai tanpa ada persediaan. Perlunya ada persediaan di sini ni. Sebab itu bagaimana kita ni kan memupuk itu,
kenallah ketani mengenali Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ketani kan kenali Allah Subhanahu wa taala ni? Ketani ketahui Allah ni adalah melalui pembacaan Al-Quran. Kemudian daripada Al-Quran itu kita ni kenali Allah itu mendeklar zatnya yang penuh sempurna, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan dia punya Asmaul Husna yang cukup mulia. Dari sanakah kita ni mengetahui bahawa Allah ni adalah Tuhan yang maha agung, yang tidak ada kekurangannya, yang cukup sempurna, yang tidak ada dimiliki, sifat-sifat itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Bila sudah kita ni ketahui, memanglah dalam diri kita ni punya minda, kita ni punya hati ada anggapan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu orang yang masuk syurga ni adalah orang yang berpegang dengan jalan Allah, berpegang dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah memohon keampunan supaya kita ni tu dapat mencapai, dapat melepasi ujian examination yang telah Allah tetapkan di dunia ini. Nah, bila bercakap tentang ketetapan ini, takdir Allah ini, ada dua macam, iaitu takdir mu'allaq dan juga takdir mubram, ataupun boleh kita yang kita ni faham, takdir yang takdir mutlak ni, takdir yang kita ni nak masuk campur. Sedangkan takdir mu'allaq ni, takdir yang kita ni masuk campur. Artinya maksudnya di sini ni, maksud campuran ni adalah ikhtiar kita ni. Nah, contohnya kalau takdir mubram ni, sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Contohnya kita ni ada bukan kita ni yang membuat pilihan membuat pilihan dalam kehidupan di sini ni. Takdir mubram ni contohnya lahir daripada perut ibu mana, dan dia boleh memilih, aku mau ibuan ni, aku mau lahir daripada keluarga ni, aku mau keluarga ni. Ya bukan, aku mau kulitku macam mana ni, aku mau lahir macam mana. Ini ada. Semua tu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni mengetahuikan daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa daripada manusia ni telah pun ditetapkan daripada parut rahim ibunya, kemudian dijadikan daripada 40 hari selama nutfah, 40 hari jadi darah, kemudian 40 hari jadi segumpal daging, kemudian diperintahkan malaikat untuk meniupkan roh, dan bermulalah catatan di sana tu, walaupun belum lahir, tapi semuanya bermula di sana tu. Sebab itu ketentuan Allah ni, kita ni dah dapat menolak ataupun melarikan diri daripadanya. Itu adalah takdir mubram. Manakala yang takdir ikhtiar ni, kita ni ada usaha di dalamnya tapi tidak menyalahi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, akan mau jadi pandai, akan mau jadi berjaya, perlu ada ikhtiar. Nada ada ketanikan duduk-duduk di sana tanpa ada usaha. Perlu ada usaha, tapi semua usaha kita ni di bawah pengetahuan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, janganlah ketanya itu setelah kita ni mengetahui Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha sempurna, Allah itu pemberi rezeki, janganlah ketanya itu berburuk sanggap apabila apa yang kita ni hajat itu indah disampaikan ataupun indah diberikan. Kalau di dunia dapat lagi kita ni penuhi anak-anak permintaan anak-anak kita ni, babah mau beli aiskrim tadi balikan, tapi bila indah dibalikan, memanglah anak-anak kita ni meragam, tapi janganlah kita ni pun bersikap sedemikian. Kerana apa? Allah itu adalah Allah yang maha sempurna, sempurna sifatnya, adalah sesuatu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kita ni yang tidak bersyukur ataupun tidak bersabar dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita ni ingati di sini ni, bahawa bersangka baik itu adalah satu perbuatan ataupun sikap yang mulia, kerana ia berkaitan juga dengan akidah kita ni.
Apabila orang yang bersangka baik ni, baiklah jua amalannya. Tapi kalau orang yang berburuk sangka ni, maka buruklah amalannya. Maksudnya di sini ni, apabila kita ni ada positif yang bersangka baik kepada Allah, maka kita ni akan sedaya upaya kita ni untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Ada tempat kita ni tuju. Tapi bila orang yang berburuk sangka di sini ni, ia indah ada keyakinannya. Bukan hilang tapi kurang yakin, maka ia akan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sini ya. Indah akan mau berusaha, malahan amalannya tu makin memburuk. Sebab itu kita tadi hendaklah berawas-awas, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah tetapkan hati kita ni, bersihkan minda kita ni, supaya kita ni sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabdanya, Allah Taala, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut persangkaan hambaku. In zanna khairan bi falahu, in zanna bi syarran falahu. Kalau baik persangkaan durang, baiklah bagi durang. Tapi kalau buruk persangkaan mereka, buruklah bagi mereka. Yakinlah bahawa Allah itu maha dekat. Allah itu dekat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jika katakanlah wahai Muhammad, jika orang bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah Taala, katakanlah bahawa aku dekat. Aku memenuhi permohonan doa orang yang memohon ini. Dan hendaklah mereka ni memenuhi, artinya menjalani perintahku dan beriman kepadaku, semoga mereka ni sentiasa berada di dalam kebenaran. Nah, apa yang tadi boleh faham dalam ayat di sini ni juga, saya datangkan lagi satu ayat iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu berkata, bermohonlah kamu kepadaku, maka aku akan memenuhinya. Dan bagi orang yang sombong daripada beribadat kepadaku, mereka ini akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Artinya dalam dua ayat ini, kita ni kena ubahlah kita ni punya cara tu. Kalau sebelum ni kita ni depan dia berdoa, kita ni berdoa dalam keadaan kita ni sudah ditimpa musibah ni, berbaliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini ni bukanlah hanya sekadar berdoa itu sahaja yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dirikanlah amalan-amalan wajib, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jangan sampai kita ni hanya berdoa tapi kita ni putus asa. Doa ku nak kena makbulkan. Balik-balik sudah ku berdoa ni. Indah jo kena makbulkan ni. Mengapa? Allah ni nak mendengarkah? Allah ni kerana aku ni banyak dosakah? Ataupun kerana aku ni indah layak diberi ganjarankah? Indah, jauhkanlah minda ataupun minda seperti itu. Sesungguhnya rahmat Allah tu ada bersama dengan kita ni. Kalau Allah tu dah kasih dengan kita ni, kalau Allah tu dah sayang dengan kita ni, kalau Allah tu kan adil. Contohnya Muammar dan Atul. Kalau Allah tu kan adil lah, fair, sudah tentulah Allah tu akan memberikan kesakitan tu mengikut berapa tahun kita ni dapat nikmat kesehatan tu. Cuba bayangkan. Kita ni sehat dalam 35 tahun. Anda pernah sakit pun ada, tapi sentiasa anda pernah jatuh sakit seperti ni. Tapi tiba-tiba dengan COVID ni kita ni jatuh sakit. Baru jua 3 hari, baru je 5 hari, baru je 7 hari, baru je 10 hari. Ataupun kita ni mengadunya Allahu Akbar. Macam kan mati rasanya.
Macam kan mati rasanya ketanian tu bah. Macam kena cabut nyawanya. Sebenarnya jika dibandingkan kalau Allah tu kan fair, kalau Allah tu kan adil, ia boleh sahaja mendatangkan kesakitan tu sebagaimana ketani mendapat nikmat ketani sihat tu 35 tahun. Tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, Allah takkan menzalimi hamba-hambanya. Selagi ketani membuat perkara-perkara yang mendekatkan ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah Allah itu dekat dengan ketani. Dan juga ketani hendaklah membersihkan minda dan hati ketani ini, kerana hati inilah tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman, takwa ketani, kekufuran, itu adalah semuanya ada di dalam hati. Apabila hati yang kotor, amat mudahlah syaitan itu menjalankan tugasannya untuk mencucuk hati ketanian ini, untuk menyucuk fikiran ketanian itu, mengatakan bahawa memburuk-buruki tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, wal iazu billahi min zalik. Sebab itu bila mensucikan ini, berzikir kepada Allah, hendaklah ada tiga-tiga, iaitu berzikir dengan lidah, berzikir dengan hati, dan berzikir dengan anggota badan. Bukan hanya kurang daripada tiga ni, ketiga-tiga ni kenalah ada, barulah katanya tu dapat merasakan adanya kehambaan, adanya rasa bertuhan, dan adanya memahami takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga adanya ketani mendapat hikmah di sebalik ujian yang Allah timpakan ini. Jangan jadi orang yang bertahun-tahun menyembah Allah, beribadat, melakukan perkara-perkara yang disukainya, tiba-tiba di saat akhir ia meninggalkan apa yang dibuatnya tu. Sebabnya kehidupan ketanian ini bukan yang permulaan tu kena lihat. Kehidupan ketanian tu, ending cerita ketanian itulah yang menjadi penyudahan kehidupan ketanian tu. Adakah ketanian tu masuk syurga ataupun sebaliknya. Macam dalam cerita, mana ketani menunggu yang awal tu kan, ketani semua menunggu ending cerita tu, apa kesudahannya. Begitulah kehidupan ketanian ni. Jangan kehidupan ketanian tu biarlah berakhir dengan husnul khatimah, bukannya berakhir dengan su'ul khatimah. Tentang hikmah, tentang hikmah apa yang ketani boleh dapat daripada di sini ni, iaitu hikmahnya tani dapat melatih, tani dapat melatih dengan sifat syukur dan bersabar. Inilah didikan yang ada di dalam musibah ini. Musibah yang akan mendatangkan kerugian, tetapi sebenarnya ada rahmat di sana, dan adanya adanya hasil-hasil yang ketani boleh perolehi daripada sana, seperti sifat syukur dan bersabar. Dan tani dapat menjalani kehidupan ketani dengan rasa positif. Sebab itu kata Ustazah, didiklah hati ketani itu, kerana hati ketani lah yang akan memandu kehidupan ketani ini di dunia ini. Allahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Itu demikian tadi telah pun kita bawakan bersama dalam segmen Tazkirah. Cukup padat dengan pengungsian daripada Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman. Dengan pengungsian kita ni pada hari ini, prasangka baiklah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adanya segmen Tazkirah yang telah pun dikongsikan pada pagi ini, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah. InsyaAllah kita bersua dengan kesempatannya dengan tajuk yang akan kita bincangkan nanti. Dan apapun kepada Ustazah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.